Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Apa khabar anak-anak didik sekalian? Bertemu lagi kita dalam kelas pendidikan Islam pada minggu ini. Hari ini kita akan belajar dalam bidang ibadah. Masih tajuk yang sama, iaitu berkenaan solat Jumaat. Pada minggu lepas, Ustaz sudah terangkan apa makna solat Jumaat, dalil pensyariatan solat Jumaat, tata cara melaksanakan solat Jumaat, dan juga niat untuk solat Jumaat. Niat solat Jumaat itu pun sudah Ustaz ajarkan minggu lepas. Jadi pada minggu ini kita akan tengok pula 3 perkara lagi, iaitu syarat sah solat Jumaat, syarat wajib solat Jumaat, dan amalan sunat sebelum menunaikan solat Jumaat. Anak-anak boleh bersedia dengan buku teks muka surat 121 dan 122. Baik, kita telusuri terlebih dahulu syarat sah solat Jumaat. Buku teks muka surat 121. Baik. Syarat sah solat Jumaat ni maksudnya syarat-syarat ataupun perkara-perkara yang perlu diikuti, yang perlu dilakukan, perkara yang perlu kita penuhi supaya solat Jumaat yang kita laksanakan itu sah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya supaya solat Jumaat itu sah dan tidak batal. Kalau salah satu syarat ini kita tidak ikut, maka solat Jumaat kita tidak sah, batal, kena ulang semula, begitu. Baik, syarat sah solat Jumaat yang pertama, tengok pada yang nombor 1. Didirikan, tengok yang nombor 1. Syarat sah solat Jumaat yang pertama, solat Jumaat didirikan dalam binaan yang khusus seperti masjid. Maksudnya tempat solat Jumaat itu mesti telah ditentukan. Contoh, dalam kampung kamu ada sebuah masjid, memang kita dah tentukan masjid ini untuk menunaikan solat Jumaat di situ. Maka tak boleh kita dalam kampung tu nak pergi solat Jumaat dekat rumah kamu ke, dekat dewan dan sebagainya. Mesti tempat yang telah ditentukan. Tak boleh suka-suka hati tiba-tiba nak pergi solat Jumaat dekat tepi laut dan sebagainya. Kampung kamu dah ada masjid, maka solat Jumaat diadakan di masjid. Mesti mendapat kebenaran daripada pihak berkuasa agama di tempat kamu. Contoh, kata ada surau tu kita nak buat solat Jumaat, maka kena dapatkan kebenaran. Bila dibenarkan, baru kita boleh tunaikan solat Jumaat di tempat tersebut. Bukan boleh sembarangan. Nanti ada orang solat Jumaat di masjid ni, nanti tiba-tiba ada juga solat Jumaat di rumah. Tak boleh. Mesti pada tempat yang telah ditentukan sahaja. Yang kedua, bilangan jemaah yang cukup syarat tidak kurang daripada 40 orang. Jadi nak solat Jumaat, jemaah mesti 40 orang, termasuk imam dari permulaan khutbah hingga selesai solat Jumaat. Jumlah orang yang menunaikan solat Jumaat itu mesti cukup 40. Orang-orang yang cukup syarat lah. Maksudnya di kampung kamu tu nak solat Jumaat mesti cukup 40. Kalau kurang tak boleh. Mesti cukup 40. Kadang-kadang bila pengalaman Ustaz pergi di kampung, tak cukup pun 40 orang. Maka tidak boleh kita nak laksanakan solat Jumaat, kan. Jadi syarat sah solat Jumaat yang kita pegang, ini pendapat yang kita pegang, 40 orang. Termasuk imam bila semua sekali. Daripada permulaan imam baca khutbah, khatib baca khutbah sampailah selesai solat Jumaat. Yang ketiga, solat Jumaat mesti dilaksanakan dalam waktu zuhur. Bila masuk waktu zuhur,
sampailah masuk waktu asar tu. Antara Zuhur dan Asar. Solat Jumaat hanya dilaksanakan pada waktu Zuhur. Tidak boleh kita laksanakan solat Jumaat waktu subuh ke, waktu asar ke, waktu maghrib ke, waktu isyak ke, tak boleh. Mesti dilaksanakan pada waktu Zuhur. Baru sah solat Jumaat kita. Yang keempat, tidak boleh didirikan dua solat Jumaat pada satu tempat. Ustaz bagi contoh di Kampung Bumbum. Ada dua masjid kan? Okey. Masjid yang pertama buat solat Jumaat, masjid yang kedua pun buat solat Jumaat. Masjid tu ada dekat-dekat je, satu kampung. Solat Jumaat di sini, ada juga solat Jumaat di sana. Tak boleh. Tidak boleh. Mesti satu tempat sahaja kita solat Jumaat. Tak boleh dua solat Jumaat dalam satu tempat. Satu kampung tu ada dua tempat kita solat Jumaat. Tak boleh. Mesti satu sahaja. Semua berkumpul pada masjid yang satu untuk solat Jumaat. Yang kelima, didirikan secara berjamaah. Solat Jumaat mesti didirikan secara berjamaah baru sah. Kalau solat Jumaat sorang-sorang di rumah, tak sah. Kena solat secara berjamaah. Beramai-ramai. Sebab tu 40 orang. Yang keenam, didahului dengan dua khutbah. Dua khutbah. Maksudnya sebelum solat Jumaat, khatib akan membaca khutbah sebanyak 2 kali. Itu kita panggil dua khutbah kan sebelum solat Jumaat tu. Maka kalau kita solat Jumaat tanpa didahului dengan dua khutbah, maka solat Jumaat tersebut tidak sah. Okey. Yang ketujuh, belum didirikan solat Jumaat di qaryah yang sama sebelumnya. Maksudnya di kampung kamu tu, qaryah tu di kampung kamu lah. Bila nak solat Jumaat, maksudnya sebelum tu belum ada lagi solat Jumaat yang didirikan. Baru sah. Kalau contoh kamu nak solat Jumaat, tiba-tiba di kampung kamu tu sebelum nak solat Jumaat tu memang dah ada orang yang dah solat Jumaat di situ, maka tak bolehlah untuk kamu solat Jumaat lagi di kampung di tempat yang sama. Okey. Belum didirikan solat Jumaat di qaryah yang sama sebelumnya. Sebab apa? Sebab maksudnya dalam satu kampung, satu qaryah itu hanya satu solat Jumaat sahaja dilaksanakan. Lainlah kalau lain kampung, contoh macam di Bumbum ada masjidnya, maka solat Jumaat di situ. Di Kampung Gusung ada juga masjid, solat Jumaat di situ. Itu tidak mengapa sebab berlainan kampung. Masing-masing kampung ada masjid, maka solat Jumaat di masjid kampung masing-masing. Cuma tidak boleh dalam satu kampung pergi ada dua masjid, lepas tu dua solat Jumaat di situ, tak boleh, mesti satu. Baik, kita tengok pula syarat wajib solat Jumaat. Boleh ingat syarat-syarat sah solat Jumaat tadi? Ada 7 semua. Tak faham, ulang dengar. Yang seterusnya, kita tengok pula syarat wajib solat Jumaat. Syarat wajib solat Jumaat ni syarat-syarat ataupun perkara yang ada pada diri kita yang mewajibkan kita untuk solat Jumaat. Yang pertama, Islam. Jadi semua anak-anak beragama Islam, setiap orang Islam wajib solat Jumaat. Yang ketiga, baligh. Baligh ni maksudnya cukup umur. Kalau yang lelaki, macam mana dia baligh? Dia keluar air mani. Itu menunjukkan dia sudah baligh. Yang ketiga, berakal. Maksudnya berakal ini dia tak gila. Dia waras. Ataupun berakal ini merujuk kepada orang yang sudah kanak-kanak yang sudah bukan, maksudnya contoh macam bayi dan sebagainya belum memayis, itu kita tidak kira sebagai berakal. Berakal ni dia sudah tahu antara baik dan juga buruk. Itu memayis. Berakal ni orang yang waras macam kita, macam ustaz ni, masih waras, so dikira sebagai berakal. Kalau orang yang tak berakal, contoh dia gila dan sebagainya, maka tidak wajib solat Jumaat ke atas dia. Okey, yang keempat, lelaki. Solat Jumaat wajib ke atas orang lelaki. Tengok pada diri kamu. Kalau kamu rasa kamu lelaki, maka wajib solat Jumaat. Tidak wajib bagi orang perempuan. Orang perempuan hukumnya sunat sahaja. Yang kelima, sihat tubuh badan. Maksudnya dia tak sakit. Orang yang sakit yang teruk ni, dia tak boleh nak pergi solat Jumaat di masjid. Dia tak boleh nak pergi ke masjid. Maksudnya memang dia teruk, dia lumpuh, dia sakit dan sebagainya. Maka tidak wajib untuk dia solat
Jumaat. Okey. Yang keenam, bermukim, tidak wajib bagi yang bermusafir. Bermukim ni maksudnya macam mana? Kamu tinggal di satu tempat dan memang berniat untuk tinggal selama-lamanya di situ, tak ada niat nak pindah, maka kamu dikatakan bermukim. Contoh, kamu tinggal di mana? Kampung Bumbum. Memang kamu orang situ, memang kamu akan tinggal di situ. Tak ada niat pun nak pindah ke tempat lain, maka kamu dikira bermukim di Kampung Bumbum. Sama juga macam di Kampung Gusung. Memang kamu dilahirkan di situ, kamu asal situ dan kamu tak ada niat pun nak berpindah daripada Kampung Gusung, maka kamu dikira bermukim di kampung tersebut. Maka wajib ke atas kamu untuk solat Jumaat. Dan tidak wajib bagi yang musafir. Musafir ni maksudnya orang yang dalam perjalanan ke satu tempat yang jauh. Contoh, daripada Sempurna kamu nak pergi ke KK, satu tempat yang jauh, maka dalam perjalanan tersebut kamu dikira sebagai musafir. Orang yang bermusafir tidak wajib solat Jumaat. Tapi boleh tak kalau nak solat? Boleh, tak ada masalah. Cuma kalau dia tak solat Jumaat, tidak berdosa, dia solat zuhur macam biasa. Orang yang bermukim macam kamu, ada di kampung, macam Ustaz ada di kampung Ustaz, maka wajib solat Jumaat. Satu lagi yang wajib solat Jumaat, orang yang bermastautin. Maksudnya macam Ustaz asal daripada Kedah, kan? Ustaz datang ke Sabah, tinggal di Sabah dah bertahun-tahun, tapi tidak berniat untuk terus tinggal di Sabah selama-lamanya, maka Ustaz dinamakan sebagai mastautin, tetap wajib solat Jumaat. Yang tak wajib hanya orang yang berstatus musafir. Okey. Yang ketujuh, merdeka. Yang ketujuh, wajib solat Jumaat orang yang merdeka. Merdeka ni maksudnya apa? Dia bebas. Bukan hamba. Zaman sekarang tidak ada lagi hamba. Zaman dulu ada hamba, maka hamba tersebut tidak wajib solat Jumaat. Sekarang tidak ada lagi hamba, semua orang merdeka, maka wajib solat Jumaat. Okey, syarat wajib solat Jumaat Ustaz ulang semula. Yang pertama, Islam. Orang Islam, baligh, berakal, lelaki. Maksudnya orang lelaki, dia Islam, dia baligh dan dia berakal, maka wajib solat Jumaat. Lepas tu dia sehat tubuh badan, dia tak sakit. Yang keenam, dia bermukim dan dia juga merdeka. Solat Jumaat ni yang pertama, orang lelaki kan, Islam, baligh, berakal, sihat tubuh badan, bermukim dan juga merdeka, maka wajib solat Jumaat. Ingat anak-anak, solat Jumaat tu wajib, jangan buat main-main ya. Okey, baik. Kita teruskan pula kepada perkara amalan-amalan sunat. Amalan-amalan sunat sebelum solat Jumaat. Alhamdulillah, pada hari Jumaat, sebelum kita nak melaksanakan solat Jumaat, ada beberapa amalan-amalan sunat yang boleh kita lakukan untuk mendapat pahala yang banyak. Yang pertama, memotong kuku. Alhamdulillah, hari Jumaat kita potong kuku sebelum menunaikan solat Jumaat. Yang kedua, memotong atau mencabut bulu-bulu di badan. Ini bagi orang yang ada bulu lah. Kamu tak ada bulu, kamu nak cabut apa? Kan? Cabut bulu ketiak, bulu, segala bulu yang ada dekat badan tu. Sunat untuk kita cabut ketika pada hari Jumaat sebelum menunaikan solat Jumaat. Bulu pada ketiak, bulu pada kemaluan kan? Yang ketiga, mandi sunat Jumaat. Mandi sunat Jumaat ni macam mana? Okey, mandi sunat Jumaat, sebelum nak pergi solat Jumaat tu kita kena mandi. Kita mandi, niatnya begini. Okey, niatnya begini. Ustaz kongsikan ya. Niatnya yang ini. Okey. Niatnya yang ini. Nawaitul ghusla lihuduri salatil jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Maksudnya, aku berniat sahaja aku mandi untuk solat Jumaat sahaja aku mandi untuk solat pada hari Jumaat sunnah kerana Allah Ta'ala. Maksudnya niat ni lah, sahaja aku mandi sunat untuk menunaikan solat Jumaat, sunat kerana Allah Ta'ala. Macam tu, niat mandi untuk menunaikan solat sunat Jumaat, dapat pahala mandi sunat Jumaat. Yang keempat, memakai pakaian yang terbaik. Nak pergi masjid solat Jumaat ni, pakai pakaian yang terbaik yang kita ada, yang cantik. Bukan maksudnya pakaian yang baru, pakaian yang terbaik, yang pakaian yang kita suka, yang cantik untuk kita pergi solat Jumaat. Selalu kita pakai baju Melayu, kita pakai baju raihan, baju jubah, baju selanggur kan.
yang kemas-kemas. Janganlah kita pakai yang selekeh-selekeh pergi masjid. Jangan pakai yang cantik-cantik. Yang kelima, memakai wangi-wangian, pakai minyak wangi. Nak pergi masjid solat Jumaat pakai minyak wangi. Sunat hukumnya. Yang keenam, bersegera ke masjid. Maksudnya bila kita dengar azan, masuknya waktu zuhur, cepat-cepat kita bersiap pergi ke masjid. Jangan berlengah-lengah. Jangan tunggu sampai orang nak solat baru kita pergi. Jangan. Yang ketujuh, i'tikaf dalam masjid. Ni i'tikaf saja aku beriktikaf di dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Sebelum kita duduk masuk masjid, ni i'tikaf baru duduk. Yang ke-8, solat sunat tahiyatul masjid. Sebelum kita duduk, sebelum masuk masjid, niat i'tikaf, sebelum duduk, solat sunat tahiyatul masjid. Saja aku solat sunat tahiyatul masjid kerana Allah Ta'ala. Solat sunat 2 rakaat. Yang ke-9, banyakkan membaca Al-Quran, berzikir dan bersolawat. Sementara nak menunggu imam ataupun khatib membaca khutbah, kita baca Al-Quran, berzikir dan bersolawat. Dan yang ke-10, diam mendengar khutbah. Ketika khatib membaca khutbah, maka kita mesti diam dan tumpukan perhatian kepada apa yang sedang disebut ataupun apa yang sedang dicakapkan oleh khatib. Penting ya. Kita tengok pada hadis di sini. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesiapa yang mandi pada hari Jumaat sebagaimana mandi junub lalu berangkat ke masjid lebih awal sehingga mendapat saf yang pertama, maka seolah-olah dia telah mengorbankan seekor unta. Masya-Allah, ini pahala ganjaran yang Allah bagikan kita, seolah-olah kita telah mengorbankan seekor unta. Besar unta tu, unta ni harganya mahal, tapi kita boleh dapat ganjaran sebesar itu hanya dengan kita mandi sunat Jumaat, lepas tu kita pergi ke masjid. Kita bersegera ke masjid, pergi masjid awal, duduk saf yang pertama, maka kita dapat ganjaran tersebut. Okey. Apa nilai yang kita nak belajar pada hari ini ialah buat yang disuruh dan tinggalkan yang dilarang. Okey, apa yang Allah suruh iaitu solat Jumaat. Disuruh pada siapa? Pada orang lelaki yang Islam, berakal dan baligh, sihat tubuh badan, bermukim. Maka bila Allah perintahkan orang lelaki untuk solat Jumaat, maka wajib kita solat Jumaat. Jangan malaslah aku nak pergi solat Jumaat. Tak boleh. Mesti menunaikan solat Jumaat. Siapa yang meninggalkan solat Jumaat berdosa ya. Sengaja meninggalkan solat Jumaat. Kecuali kalau dia sakit, dia tak boleh nak pergi ke masjid dan sebagainya, tak apalah dia solat zuhur di rumah. Tak boleh. Mesti solat Jumaat. Baik, Ustaz rasa cukup sekadar itu. Kita akan sambung lagi pada minggu hadapan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.